Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Arina binti Saldi bersama pasangan saya Nurul Arifah Nabilah binti Rosli akan membentangkan sumbangan sejarah Islam terhadap pembangunan Malaysia dari aspek sosial. Sebelum kedatangan Islam, tamadun Malaysia menerima pengaruh yang berasaskan kepercayaan ajaran Hinduism, Buddhism, Animism dan lain-lain. Setelah perkembangan tamadun Islam sedunia, Malaysia tidak terkecuali dalam mengikuti dan mengamalkan ajaran sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini terbukti melalui cara hidup rakyat Malaysia yang berbaksikan ajaran Islam. Antara sumbangan tamadun Islam atau sumbangan sejarah Islam dalam pembangunan Malaysia dari aspek sosial ialah pembangunan pelbagai program dan aktiviti kerohanian yang berteraskan dakwah Islamiah sebagai ejen kepada pembangunan modal insan. Pembangunan sumber manusia menjadi fokus utama dalam pembangunan Islam kerana manusia adalah penentu dan kaya ukur kepada keupayaan satu-satu pembangunan yang dibina. Sebab itu, pembangunan Islam di Malaysia hendaklah menyediakan tenaga manusia dan barisan pelapis yang mencukupi untuk melaksanakan pembangunan yang cemerlang, baik dari segi rohani maupun jasmani. Hal ini kerana rohani adalah lebih penting berbanding jasmani kerana tidak ada gunanya kejayaan pembangunan modal insan jika akhlak dan sasah manusia adalah rosak dan binasa. Oleh itu, pelbagai program dakwah atau syarahan ilmu dijalankan secara sinergi dan kerjasama semua masyarakat seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, PERKIM, YADIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, TV Al-Hijrah, Al-Kuliah TV3, Pengalah Ustaz TV9, Forum Perdana, Ehwal Islam TV1 dan lain-lain lagi. Hal ini bukan sahaja sebagai satu medium penyebaran ilmu agama yang berguna, malah sebagai satu suntikan semangat dan pemantapan iman, serta menambahkan lagi ketakwaan umat Islam agar berusaha mencapai kejayaan di dunia dan akhirat serta mendapat keridaan Allah SWT. Seperti yang kita tahu, penyelesaian kepada keruntuhan akhlak tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kembali menghayati ajaran Islam yang sebenar, iaitu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta kembali mencontohi keupayaan dan kepimpinan Islam terdahulu, khususnya kepimpinan Rasulullah SAW dan para khalifah. Ajaran Islam sendiri telah diterjemahkan dalam pengurusan yang cemerlang dan gemilang sehingga begitu dikagumi dan berkemampuan menguasai 2/3 dunia. Kesannya lahirlah tamadun yang gemilang pada era itu seperti tamadun awal Islam di Madinah, Bani Umayyah di Damsyik dan Andalus serta Bani Abbasiyah di Baghdad. Walau bagaimanapun, setelah kejatuhan Bani Utsmaniyah, penjajahan telah membelenggu umat Islam dan melenyapkan kegemilangan Islam tersebut. Pendidikan, ekonomi dan pengurusan yang menjadi teras umat Islam telah diatur dan dicatur sepenuhnya oleh penjajah, termasuklah minda dan pemikiran kita telah dijajah tanpa disedari. Oleh itu, kerajaan, khususnya kerajaan Malaysia telah menggariskan satu dasar yang berpandukan misi nasional, iaitu menghasilkan modal insan negara yang berkualiti. Pembangunan modal insan ini menjadi teras kepada misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9 dalam menuju wawasan 2020. Antaranya ialah penubuhan dasar penerapan nilai-nilai Islam di PNI dalam pentadbiran yang telah diperkenalkan sejak tahun 1985 untuk menerapkan dan mengaplikasikan unsur-unsur Islam dalam pentadbiran dan kehidupan rakyat Malaysia. Seterusnya, pengenalan pendekatan Islam Hadari pada tahun 2003 yang merupakan kesinambungan kepada dasar penerapan nilai-nilai Islam di PNI. Kemudian adanya penubuhan lembaga penapisan filem LPF di bawah Seksyen 3 Akta Filem Penapisan 1952 bagi melindungi akhlak masyarakat daripada sebarang pengaruh buruk dan unsur-unsur negatif menerusi filem. Sebenarnya terdapat beberapa faktor penting yang mendorong kepada pembinaan modal Islam.
Faktor pertama adalah keperluan umat Islam untuk memahami teori dan amalan serta usaha untuk mengislamisasikan dan menyuntik nilai-nilai Islam dalam masyarakat, selaras dengan usaha kerajaan Malaysia yang giat melakukan proses islamisasi, di mana matlamat utamanya adalah untuk menyemai nilai-nilai Islam di seluruh masyarakat pada semua peringkat, dari individu ke institusi. Kedua, pembangunan moral insan merupakan aspek utama dalam menentukan kejayaan sesebuah masyarakat, kerana kejayaan masa depan negara bergantung kepada mutu modal insan yang dimiliki, sama ada dari segi intelek maupun kepribadian. Tambahan pula, kejayaan sesebuah tamadun negara amat berkait rapat dengan pelaksananya, iaitu manusia. Manusia adalah sumber utama dalam menentukan kegemilangan sesebuah tamadun. Oleh itu, manusia ialah modal yang paling berharga bagi sesebuah negara atau organisasi yang dipanggil sebagai modal insan. Maka terdapat 4 strategi utama dalam melahirkan modal insan berminda kelas pertama. Yang pertama, meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan. Kedua, memperkukuhkan keupayaan penyelidikan dan pembangunan R&D, sains dan inovasi, memupuk masyarakat berbudaya dan memiliki kekuatan moral, serta memperkasakan golongan belia dan wanita. Semua aspek ini, semua program dakwah atau syarahan ilmu yang dijalankan memerlukan kekuatan rohani atau spiritual yang tinggi, iaitu iman dan takwa sebagai pemandunya agar segala apa yang dikerjakan mudah mendapat kejayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila pembangunan manusia atau pembangunan negara berteraskan iman dan takwa berjaya dibentuk dan dilahirkan, maka segala objektif pembangunan Islam akan tercapai kerana masyarakat itu telah menghidupkan ruh Islam dalam diri mereka untuk meningkatkan kualiti hidup manusia dari pelbagai aspek. Contohnya, penubuhan dasar penerapan nilai-nilai Islam yang saya sebut tadi. Contoh nilai tersebut adalah seperti amanah, bertanggungjawab, ikhlas, dedikasi, sederhana, tekun, bersih, berdisiplin, berbudi mulia, bersyukur dan lain-lain lagi, yang mana nilai-nilai tersebut merupakan kunci kejayaan pentadbiran sesebuah negara. Antara yang saya sebut iaitu DPNI, Penubuhan Dasar Penerapan Nilai Islam, Pengenalan Pendekatan Islam Hadari, Penubuhan Lembaga Penapisan Filem dan banyak lagi, merupakan garis panduan ke arah pembentukan akhlak yang terpuji dalam kehidupan setiap rakyat Malaysia yang berlandaskan etika kerja Islam. Oleh yang demikian, hanya kesedaran yang tinggi berteraskan nilai-nilai Islam yang mampu membawa masyarakat pulang ke pangkal jalan. Seterusnya, sumbangan sejarah Islam dalam pembangunan Malaysia ialah pembangunan sistem pendidikan agama Islam dan institusi pengajian Islam demi melahirkan masyarakat Islam yang soleh dan bertakwa. Pembangunan institusi pendidikan merupakan bukti pembangunan Islam di Malaysia dari aspek sosial. Corak sistem pendidikan yang wujud pada ketika itu di Malaysia adalah secara tidak formal dan atau rasmi, serta ia wujud dan berkembang bersama perkembangan agama Islam di negeri-negeri semenanjung Tanah Melayu dan Kepulauan Melayu. Pada ketika itu, wujud institusi pendidikan yang dinamakan sebagai sekolah pondok yang dibangunkan dan dimajukan bersama masyarakat setempat secara gotong royong. Konsep sekolah pondok ini berleluasa dan diperkembangkan pada abad ke-18 dan ke-19, khususnya di negeri Terengganu, Kedah dan Kelantan. Rentetan perkembangan ini, lahir ramai ilmuwan Islam di semenanjung Tanah Melayu. Dan setelah itu, arus pemodenan yang berlaku telah membentuk sistem pendidikan yang di negara Malaysia yang lebih formal dan sistematik, lalu menyebabkan banyak pusat pengajian Islam dan universiti-universiti ditubuhkan, serta sekolah-sekolah agama kerajaan turut dibina. Antara institusi pengajian tinggi awam IPTA dan swasta IPTS yang berteraskan Islam di Malaysia ialah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Universiti Sains Malaysia USIM,
Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis, Kolej Dar Al-Hikmah, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Kuis, Kolej Universiti Insaniah Queen, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias, Kolej Universiti Islam Melaka Kuim, Kolej Islam Johor, Kolej Pengajian Tinggi Islam Johor Masah, Kolej Teknologi Islam Antarabangsa Melaka, Kolej Universiti Teknologi Islam, Kolej Islam Darul Rizwan, Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah Kipsas dan lain-lain. Selain daripada penubuhan IPTA dan IPTS yang berteraskan Islam, universiti lain yang bukan berteraskan Islam juga dilihat menawarkan pengajian berteraskan Islam menerusi fakulti dan jabatan pengajian Islam yang ditubuhkan seperti di Universiti Malaya, UKM, Universiti US Sains Malaysia, UiTM Shah Alam dan sebagainya. Seterusnya, adanya perkembangan pendidikan Islam untuk pelajar sekolah pada peringkat rendah maupun menengah yang semakin meluas. Hal ini dilihat dengan penubuhan sekolah-sekolah agama yang berteraskan Islam seperti Sekolah Menengah Kebahasaan Agama SMKA, Sekolah Agama Menengah Tinggi SAMT, Sekolah Menengah Agama Persekutuan SMAP, Sekolah Menengah Arab SMA, Sekolah Rendah Agama, Sekolah Pondok atau Madrasah, Sekolah Tahfiz dan sebagainya. Pembangunan pendidikan agama pada peringkat sekolah ini merupakan tunjang dan asas utama dalam pembinaan generasi berilmu, berakhlak dan beriman. Kesedaran beragama perlu dipupuk pada permulaan peringkat sekolah lagi kerana kita tahu bagi memupuk penghayatan agama yang tinggi, memupuk nilai-nilai moral yang mulia bermula daripada kecil, bermula daripada anak-anak itu sendiri. Dengan itu, pembangunan sistem pendidikan agama Islam dan institusi pengajian Islam ini memerlukan kerjasama dan galakan daripada semua pihak, sama ada ibu bapa, kerajaan atau bukan kerajaan dan semua masyarakat untuk menyokong usaha murni dalam membina generasi yang bertakwa. Oleh yang demikian, melalui penubuhan institusi pendidikan inilah yang segala generasi yang berilmu agama dan para ulama dapat dicapai dan dilahirkan. Dari situ akan melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah di samping memiliki akhlak yang terpuji. Sumbangan sejarah Islam yang seterusnya dalam pembangunan Malaysia dari aspek sosial ialah pembentukan masyarakat madani. Agama Islam sangat memberi perhatian kepada pembinaan dan pembangunan masyarakat, seperti mana perhatian diberi kepada pembinaan dan pembangunan individu. Masyarakat madani adalah masyarakat yang moden, maju, berbudaya dan baharu. Dan menurut Mahyudin 2014, madani bermaksud orang bandar atau penduduk bandar atau orang yang menukar keadaan yang tidak bertamadun kepada yang bertamadun atau dikenali sebagai mentamadunkan. Istilah masyarakat madani ini sebenarnya bermula sejak penghijrahan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dari Mekah ke Yathrib semasa peristiwa hijrah pada zaman dahulu. Hal ini dapat kita lihat dari segi tujuan hijrah itu sebagai sebuah refleksi gerakan penyelamatan akidah dan sebuah sikap dan menunjukkan sebuah sikap optimis umat Islam dalam mewujudkan sikap yang madaniyah, iaitu beradab, iaitu sikap optimis untuk berubah daripada yang buruk kepada yang baik, untuk berubah daripada tidak bertamadun kepada yang tamadun. Dan perkara sama ini berlaku di Malaysia kerana rakyat Malaysia juga terdiri daripada rakyat berbilang kaum dan latar belakang yang berbeza, iaitu masyarakat majmuk. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah mencontohi kepimpinan Rasulullah SAW dalam mentadbir dan mengurus negara yang majmuk ini. Kerana tujuannya adalah supaya semua rakyat Malaysia berasa selamat dan hak-hak yang terjamin sebagai warga negara Malaysia dapat dikekalkan. Seperti kita tahu, Islam sendiri telah memperkenalkan sistem atau konsep persaudaraan Islam atau konsep persamaan taraf, malah berjaya mewujudkan perpaduan,
kemesraan dan semangat bantu-membantu antara satu sama lain. Kita dapat lihat sendiri, kerajaan Malaysia sangat mementingkan perpaduan dan konsep persaudaraan Islam atau konsep persamaan taraf, tidak kira bangsa ataupun agama apapun, sama ada bangsa Melayu, Cina dan India, semua rakyat Malaysia dikehendaki untuk saling menghormati, saling membantu dan saling bertolak ansur supaya perpaduan dan persefahaman yang harmoni dapat dikekalkan di Malaysia. Dan prinsip persamaan taraf ini, kita dapat lihat kedudukan dan taraf manusia dinilai berdasarkan iman dan takwa, bukan pada pangkat dan darjat kebangsawanan. Dan Islam telah mengarahkan manusia supaya hidup secara aman dan harmoni serta mewujudkan perpaduan. Masyarakat perlu dibentuk dengan sifat dan rasa tanggungjawab serta saling membantu antara satu sama lain, sifat dan akhlak yang mulia yang amat ditekankan oleh Islam, seperti yang kita lihat di Malaysia sendiri. Dan rakyat Malaysia atau umat Islam juga ditiupkan dengan semangat kerjasama dan perpaduan sehingga menganggap bahawa seluruh umat Islam adalah satu anggota. Akibat daripada semangat tersebut, muncullah konsepsi bahawa seluruh umat Islam di dunia adalah bersaudara, tiada diskriminasi, tiadanya sikap rasis, tiadanya sikap bias dan sebagainya. Dengan cara tersebut terbentuklah masyarakat yang bersatu padu dan mempunyai hubungan yang erat walaupun masyarakat tersebut terdiri daripada pelbagai bangsa dan keturunan. Secara tidak langsung, apabila hubungan masyarakat sudah kukuh tali persaudaraannya, tentunya negara menjadi lebih kuat dan stabil serta dapat mempertahankan diri daripada gangguan dan ancaman anasir-anasir luar. Bagi mendidik masyarakat Islam, Islam telah memperkenalkan hukum-hukum dan peraturan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ajaran Islam telah mengatur sistem perhubungan sosial dan kekeluargaan yang cukup menarik kepada masyarakat. Contohnya, dalam perhubungan dengan anak-anak, dalam perhubungan antara anak dengan ibu bapa, suami dengan isteri, orang tua dengan orang muda, pemimpin dengan rakyat dan sebagainya. Sebab itulah wujudnya Perlembagaan Persekutuan di Malaysia, di mana terdapatnya peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang perlu dipatuhi oleh semua rakyat Malaysia, tidak kira bangsa apapun. Dan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, Islam menjadi agama rasmi persekutuan, walau bagaimanapun agama-agama lain masih boleh diamalkan dengan tenang dan sentosa. Dan melalui hukum dan peraturan yang dibentuk di Malaysia berdasarkan peraturan Islam, akan terbentuklah nilai akhlak yang mulia dan harmoni dalam perhubungan sosial antara individu dan kumpulan masyarakat. Komunikasi antara kelompok manusia ini akan dapat berjalan dengan sempurna, akan terjalin menerusi sifat menghormati, bergotong royong dan membantu antara satu sama lain. Selain itu, institusi kemasyarakatan juga muncul setelah kedatangan Islam di Malaysia, seperti masjid, surau, madrasah dan sebagainya yang memainkan peranan utama dalam hubungan sosial Islam dan penyebaran dakwah Islamiah. Tempat-tempat sosial ini seperti masjid dan madrasah ini bukan sahaja sebagai tempat beribadah, tetapi sebagai tempat pertemuan sosial. Masjid umpamanya menjadi tempat menimba ilmu, dewan tempat bermesyuarat, dapat melaksanakan program-program kelab dan sebagainya untuk membincangkan pelbagai masalah dan urusan sama ada dalam perkara agama atau menyelesaikan hal kemasyarakatan. Dan oleh itu kita dapat lihat bahawa jelaslah kedatangan Islam di Malaysia telah memberi kesan yang sangat besar dan meluas dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan itu telah berjaya merealisasikan ajaran dan tuntutan Islam dalam kalangan mereka secara berkesan, sekaligus dapat mengangkat martabat umat Islam ke tahap yang lebih baik dan bermaruah. Kita dapat lihat dari segi pelbagai aspek kehidupan manusia. Dari segi contohnya rakyat Malaysia
sama ada individu, keluarga, masyarakat ataupun negara. Dari segi aspek politik, ekonomi, sosial, pemikiran, perundangan, pengetahuan dan sebagainya. Baiklah, sekarang anda bersama dengan saya, Nurul Arifah Nabila binti Rosli. Kini kita beralih pula kepada sumbangan sejarah Islam terhadap pembangunan sosial Malaysia, iaitu konsep amar makruf dan nahi munkar. Apakah maksud amar makruf dan nahi munkar? Amar makruf bermaksud mengajak atau menyuruh untuk melakukan perkara-perkara kebaikan, manakala nahi munkar pula bermaksud mencegah atau menghalang daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh syarak. Menurut Alias Azman dan Muhammad Hafiz Badaruzaman 2018, tujuan utama pelaksanaan amar makruf dan nahi munkar adalah yang pertama, mengelakkan kerosakan daripada berleluasa dalam kalangan masyarakat. Yang kedua adalah mewujudkan sikap saling tolong-menolong antara satu sama lain dan sifat menjaga kebajikan. Perkara ini sebenarnya kita dapat lihat melalui penyebaran dakwah oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Arab Jahiliyah yang mengamalkan cara hidup yang keji dan tidak bermoral. Sebenarnya kita lihat masyarakat Arab Jahiliyah mengamalkan cara hidup yang keji seperti wanita dijadikan hamba, golongan yang lemah ditindas, minum arak, berjudi, berzina, membunuh, merompak dan sebagainya. Kedatangan Islam telah membawa kepada pelbagai perubahan terhadap masyarakat Arab Jahiliyah. Antara perubahan-perubahan yang dibawa oleh Islam adalah yang pertama, amalan khurafat seperti menyembah berhala telah digantikan dengan menyembah Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, akhlak buruk masyarakat Arab Jahiliyah yang seperti kita maklum sebentar tadi telah digantikan dengan akhlak yang baik dan mulia serta terpuji. Yang ketiga, masyarakat Arab Jahiliyah ini terkenal dengan semangat asabiyah yang tinggi. Ini membuktikan bahawa fahaman perkauman yang sempit telah digantikan dengan persaudaraan sejagat. Yang keempat, peperangan dan permusuhan antara kabilah telah digantikan dengan kehidupan yang aman apabila Islam telah datang di Mekah. Yang kelima, penindasan dan penipuan digantikan kepada keadilan sejagat di mana terdapatnya hukum-hukum dan undang-undang yang bertepatan dengan syariat Islam. Konsep amar makruf dan nahi munkar ini sebenarnya juga telah mendidik umat manusia untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ini kita dapat lihat di mana Rasulullah SAW tetap melayan keluarga Abu Sufyan dengan baik walaupun beliau berhak untuk menuntut bela selepas penaklukan kota Mekah. Pelaksanaan konsep ini di Malaysia dapat dilihat melalui tugas yang dilaksanakan oleh penguatkuasa negara. Sebagai contoh, kita lihat pihak penguatkuasa jenayah syariah seperti JAKIM dan JAIS. Mereka telah ditugaskan untuk mencegah perkara-perkara maksiat serta mereka juga bertugas untuk membantu kaum-kaum yang memerlukan. Ini kita dapat lihat bagaimana pihak Baitul Mal dan pihak zakat akan menghulurkan bantuan serta memberikan sokongan kepada pihak yang memerlukan. Seterusnya, kita dapat lihat bagaimana pihak penguatkuasa negara dalam melaksanakan konsep amar makruf dan nahi munkar ini. Yang pertama, kita dapat lihat pihak polis dan tentera di Malaysia bertanggungjawab untuk memelihara keamanan negara daripada ancaman musuh. Sebenarnya banyak hikmah dalam pelaksanaan konsep amar makruf dan nahi munkar ni. Antaranya adalah hukum Allah Subhanahu Taala dan syariat Islam dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, negara akan dapat mengatasi masalah gejala sosial dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga, pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar dan hal ini secara tak langsung dapat memastikan keselamatan negara akan terjamin. Oleh yang demikian, seseorang mukmin itu tidaklah hanya dikira sebagai orang yang beriman hanya kerana
mereka beriman kepada Allah SWT semata-mata. Namun, mereka dinilai keimanannya mengikut pengamalan konsep amar ma'ruf dan nahi munkar. Kini kita beralih pula kepada isi terakhir sumbangan sejarah Islam terhadap pembangunan sosial Malaysia, iaitu memelihara hak dan peranan wanita. Islam merupakan sebuah agama rahmatan lil alamin di mana ia mengutamakan umatnya untuk memelihara hak individu, keluarga, agama dan juga alam sekitar. Ini kita dapat buktikan di mana Islam telah membawa satu perubahan yang besar terhadap darjat dan status wanita. Sebelum ini, persepsi masyarakat terhadap wanita adalah dipandang hina. Malah golongan wanita ini seolah-olah tidak mempunyai hak untuk hidup. Kita dapat lihat bagaimana masyarakat Arab Jahiliyah telah membunuh kanak-kanak perempuan. Di Malaysia, pihak kerajaan telah mengambil inisiatif untuk memelihara hak wanita dengan menubuhkan Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Perlembagaan Persekutuan terhadap Hak Asasi Manusia serta prinsip penekanan dalam Islam Hadari. Kita tidak dapat nafikan lagi peranan wanita sebagai nadi dan tulang belakang dalam pembangunan negara. Hal ini kita dapat lihat bagaimana zaman Rasulullah SAW iaitu Sayyidatina Khadijah berperanan sebagai seorang isteri yang sentiasa memberikan sokongan dan dorongan serta menjadi penenang hati kepada Rasulullah SAW. Hal ini dapat membantu Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwahnya di Mekah dengan baik. Selain itu juga, peranan wanita yang kita dapat lihat semasa zaman Rasulullah SAW adalah Asma bin Abu Bakar. Asma bin Abu Bakar merupakan anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Beliau sanggup bersusah payah untuk mendaki Gunung Ganang dan melayari perjalanan yang jauh dari Mekah ke Gua Sur untuk memberikan bekalan makanan dan minuman kepada Nabi Muhammad SAW dan bapanya iaitu Sayyidina Abu Bakar ketika perjalanan mereka untuk berhijrah. Oleh yang demikian, kita dapat simpulkan objektif penubuhan Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat di Malaysia adalah bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan penyertaan yang aktif wanita sebagai penyumbang pembangunan negara. Peranan wanita ini bukan hanya sebagai seorang isteri sahaja, namun wanita ini juga ditugaskan sebagai ibu, para pendidik, pendukung semangat dan sebagainya. Yang kedua, memelihara hak-hak wanita dengan adil tanpa unsur diskriminasi. Hal ini membuktikan bahawa negara Malaysia membenarkan sama ada lelaki ataupun wanita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Ini dapat dikaitkan dengan slogan pembelajaran sepanjang hayat di mana tidak ada diskriminasi sama ada hanya sesetengah golongan sahaja yang boleh menuntut ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, objektif Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat adalah memperluaskan peluang yang saksama kepada wanita dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Ini menunjukkan bahawa wanita bukan hanya suri rumah yang berada di rumah sahaja, namun wanita juga layak untuk mempunyai kerjaya dalam pelbagai bidang. Misalnya sebagai guru, sebagai anggota tentera, pegawai perbankan dan sebagainya. Malah dalam prinsip Islam Hadari juga memperkenalkan prinsip yang khusus kepada wanita, iaitu prinsip ketujuh, golongan minoriti dan kaum wanita. Islam melindungi hak dan kebajikan semua masyarakat, khususnya kaum wanita. Kedudukan kaum wanita adalah sangat mulia. Peranan mereka penting dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan juga negara. Kedudukan mereka akan terus dimartabatkan berdasarkan hak dan peranan yang bersesuaian. Oleh yang demikian, pendekatan Islam Hadari yang telah diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri kita, Tun Abdullah Ahmad Badawi
ingin memastikan supaya tiada pengabaian dari segi kebajikan serta hak kumpulan minoriti dalam masyarakat tanpa mengira bangsa, suku kaum untuk menjadi sebuah anggota masyarakat yang bahagia serta berjaya. Antara ciri dan nilai yang ingin dibangunkan dalam prinsip Hadari ada 3, iaitu yang pertama, memberi perhatian kepada kumpulan etnik dan golongan minoriti. Hal ini kita dapat lihat lagi daripada zaman Rasulullah SAW. Ketika baginda sudah berada di Madinah, baginda telah menyatu padukan kaum Aus dan Khazraj. Malah dalam Piagam Madinah juga, baginda telah menekankan golongan minoriti untuk berniaga dan juga memelihara negara. Yang kedua adalah memberi keadilan dan hak yang sewajarnya kepada kaum wanita. Hal ini kita dapat buktikan bagaimana Saidina Aisyah radhiyallahu anhu dapat menuntut ilmu pengetahuan, seperti beliau dapat menghafaz hadis, perkara-perkara fikah dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah memberi perhatian kepada ibu tunggal. Perkara ini tidak asing lagi daripada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah mengahwini janda-janda yang telah kematian suami ketika perang. Oleh yang demikian, prinsip Islam Hadari ini sebenarnya mengambil pengajaran dan iktibar yang berlaku daripada sejarah Islam. Segalanya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang anda bersama dengan saya, Nurul Arifah Nabila binti Rosli.